Nur Fadilah. Okey, soalan. Seorang ibu mertua kaya, menantu kena buang kerja. Sebab PKPK. Oh, PKPK. Yalah, sebab tak boleh kerja lah. Menantu lelaki. Okey. Ibu boleh ke bayar zakat harta kepada menantu, atau niat sedekah, atau niat membantu? Maaf Ustaz kalau soalan berbelit. Tak belit dah, okey dah tu. Ibu mertua kaya, menantu kena buang kerja. Pertama kena ingat, boleh tak ibu mertua bayar zakat dekat menantu? Yang pertama, yang kita boleh bayar zakat dekat orang asnaf yang 8 tadi tu, dia tak ada kena-mengena dengan buang kerja ke, tak ada kerja, tak ada kena-mengena. Jangan salah faham. Dalam asnaf yang 8 untuk terima zakat, dia tak ada kena buang kerja, tak ada. Yang ada orang berhutang, orang wafir riqaq hamba, amil, apa lagi? Antaranya fakir, lagi miskin. Tu adalah. Dia fisabilillah, perang. Adalah. Tapi kena berhenti kerja tak ada termasuk dalam zakat. Jadi soalan tu kena tepat, kena sharp. Kalau jawab je soalan gitu aja, tak boleh ha. Sebab apa tak boleh? Apa alasannya? Kerana berhenti kerja, diberhentikan kerja ataupun tidak bekerja, itu bukan salah satu asnaf yang 8. Itu kalau luruh bendul. Nasib baiklah saya ni tak luruh bendul, saya faham maksud dia. Tapi soalan ni salah. Kerana alasan yang diberi adalah kena berhenti kerja, kena buang kerja, atau bahasa lain tak kerja. Jadi itu alasan dia. Jadi alasan tu tak ada dalam asnaf zakat. Jadi macam mana? Saya faham. Dia nak bagi tahu apabila menganggur lama. Saya faham maksud Puan Nur Fadilah. Saya faham maksud. Saya cuma nak bagi tahu cara soal tu okey je. Kita mengaji, kita hari ni hari Selasa. Hari Selasa dia bukan story macam kita mengaji tu, tak. Kita ni cuma nak bagi tahu, nampak tak pentingnya maklumat yang tepat. Dengan maklumat yang tepat, baru jawapan tu tepat. Kalau hanya sekadar ambil luar bendul soalan ni, jawapannya tak boleh. Sedangkan maksud yang dikehendaki bukan macam tu. Sebab apa tak boleh pula? Sebab berhenti kerja, menganggur, mana ada asnaf zakat? Asnaf zakat pakai miskin. Lah, menganggur tu miskin lah. Tak. Ada yang menganggur kaya-kaya. Ada. Kerabat dia raja, banyak yang menganggur tapi kaya. Anak menteri, anak YB, anak datuk, anak Tan Sri, ramai menganggur, kaya-kaya. Maka tak boleh. Itulah maksud dia. Nampaklah point dia kat situ. Okey. Jadi bila dah kena berhenti kerja, PKP, dia sebenarnya tak kisah PKP ke apa-apa. Walaupun dia sengaja tak nak kerja, pemalas. Bukan PKP, pemalas. Pemalas pun tahu. Sebab kenapa dia tak kerja, itu tak termasuk dalam zakat. Boleh bagi zakat. Kau tak dapat zakat. Sebab apa tak dapat zakat? Sebab kau pemalas. Tak ada. Pemalas ke, rajin ke, kena buang kerja ke, tak kisah. Yang penting dia tu fakir atau miskin. Jika status dia fakir atau miskin, maka dia boleh terima zakat. Walaupun dia sengaja memiskinkan dirinya sendiri. Apa dia? Pemalas. Bangun pukul 1 tengah hari, tak kerja. Memang pemalas. Tetap juga, jika cukup syarat status dia miskin, tetap miskin. Tapi dia panggil miskin pemalas. Tapi tetap juga termasuk dalam asnaf. Jangan kita faham miskin tu nak dapat zakat mesti miskin yang dah usaha pun miskin juga baru dapat zakat. Tidak. Janji miskin sama ada dia telah usaha miskin juga ataupun dia memiskinkan dirinya sendiri.
ramai para sahabat, ramai orang dulu-dulu, dia memiskinkan dirinya sendiri. Ada banyak, ada orang memerlukan, dia bagi semua. Biasa kita dengar cerita tu, balik-balik anak bini pun tak ada makan apa dah. Allah, semua dia bagi orang. Dia memiskinkan dirinya sendiri. Adakah dia tak boleh terima zakat? Tidak, dia boleh terima zakat. Jadi okey, point dekat sini, sebab dia tak kerja atau sebab dia jadi miskin ataupun fakir tak penting. Cuma ini nak bagi tahu dia kena buang kerja. Sebenarnya tak kisah, pemalas pun tak apa. Okey. Cuma kita nak bagi dengan tak nak bagi lah. Pemalas aku bagi, tak apalah yang tu. Cuma dari segi kebolehan terima, ya boleh. Okey, selesai. Jadi, bila kena buang kerja sebab daripada PKP, okey, maka duit yang ada makin lama makin habis, makin lama makin miskin. Maka jadilah miskin dia. Okey. Apa maksud miskin? Maksud miskin, dia tak ada harta. Apa yang dia dapat, income yang dia dapat, tak boleh nak tanggung dia dan tanggung keluarga. Itu namanya miskin. Kadang-kadang dia boleh jadi fakir. Dia dapat sikit, tapi dia dapat juga sikit. Dan dia membelanjakan yang dia dapat tu dekat diri dia dan keluarga bawah tanggungan dia yang cukup bawah 50%. Dia perlukan RM50 sehari untuk belanja anak 5 orang, isteri dia sekali semua. Tapi dia dapat RM20 sehari. Maka namanya fakir. Fakir nama dia. Tapi kalau dia dapat RM35 sehari, tapi dia memerlukan RM50 untuk anak yang ramai apa semua ni, maka dia panggil miskin. Sebab dia dapat juga pendapatan dia, tapi tak sepenuh, lebihlah separuh. Tapi banyak lagi yang kurang. Fakir separuh pun tak sampai income yang dia dapat. Kalau income langsung tak ada, tu memang fakir lah. Dan kita kena ingat juga, dari segi harta tadi, jangan ingat duit aja. Termasuk juga emas, kereta yang beli yang cash lah ni, beli yang dah siap. Kalau beli yang bayar bulan-bulan, bukan kereta dia lagi. Kereta, tanah, rumah, macam tu lah. Tanah dekat kampung ada 17 hektar, duduk tempat lain, tak ada duit. Aku pakai miskin. Tak, jual lah tanah kau tu. Jadi maksudnya memang tak ada sungguh. Okey. Bila tak ada, pendapatan tu tak ada, ataupun dapat sikit aja, maka dia fakir atau miskin. Habis cerita kat situ. Maka bolehlah diberi zakat ke atas dia. Soalan yang kedua, iaitu boleh ke mak mertua bagi dekat menantu? Yang mana menantu ni mempunyai status fakir atau miskin. Dia sebenarnya termasuk juga, kalau asnaf lain dia berhutang, berhutang, gharimin dia panggil. Berhutang pun termasuk dalam asnaf zakat. Okey. Lepas pada tu, boleh ke tak? Okey, nak tahu seorang ni boleh bagi layak, seorang tu boleh bagi zakat dekat seorang lagi, yang mana seorang lagi tu layak menerima zakat ataupun tidak, selain daripada 8 asnaf tadi, adalah yang dia nak bayar zakat tu bukan tanggungan dia, bukan tanggungjawab dia. Maknanya seorang ayah tak boleh bagi dekat anak dia zakat. Anak yang umur 10 tahun tak boleh bagi. Sebab anak adalah tanggungan ayah. Suami tak boleh bagi zakat dekat isteri. Sebab isteri tu tanggungan suami. Maka tak boleh. Jika bukan tanggungannya, bukan tanggungjawabnya, maka boleh bagi. Walaupun ada hubungan kerabat, walaupun ada hubungan keluarga yang rapat. Contohnya menantu, mertua tak wajib tanggung menantu, tak wajib. Maka bila tak wajib tanggung menantu, maka boleh bagi zakat. Kalau menantu tadi cukup syarat-syarat, jadi no problem. Mertua boleh bagi menantu dengan syarat menantu tu termasuk 8. Yang besar 3 lah. Fakir, miskin, berhutang. Berhutang sama juga lah. Berhutang tak ada duit nak bayar. Bukan berhutang, tapi banyak lagi harta lain. Tak boleh. Ni tak ada duit sungguh lah. Okey, jadi boleh lah. Boleh.